A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Tajuknya tuan-tuan sudah tahu sebab siri kuliah saya ini dia ada satu tajuk besar saja, yakni pengukuhan iman. Dan saya sentiasa tumpukan kuliah saya kepada pengukuhan iman ini kerana ia sangat penting, tuan-tuan. Dengan iman maka kita akan patuh kepada syariat Allah Ta'ala. Ya? Semakin kuat iman kita, insya-Allah semakin kuat kita mematuhi syariat Allah, iaitu peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mematuhi syariat Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, dia akan insya-Allah menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan sebab tu, tuan-tuan, saya cuba mencari jalan bagaimana kita boleh menguatkan keyakinan kita kepada agama kita. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Fusilat, surah Fusilat, surah yang berbunyi, saya lupa surah tapi saya bacakan dia punya ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia, yakni Allah, menjadi saksi kepada segala sesuatu. Ya, Fusilat 53 kalau tak silap saya, tuan-tuan. Dan untuk itu, tuan-tuan, malam ini insya-Allah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa perkara lagi berkaitan dengan mukjizat Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ya. Terdapat banyak ayat, tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk tak? TV masuk? Tak ada ya? Kalau boleh biar masuk, sebab apa nak tunjukkan ayat dia nanti. Ya? Technician kalau ada. Yang tak masuk ya? Ada. Okey, taib. Allah Subhanahu wa Ta'ala cabar kalangan mereka yang meragui kebenaran Al-Quran. Memang adalah, tuan-tuan, kalangan manusia ini yang ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran sejak zaman Nabi SAW lagi, tuan-tuan. Lantaran itu Allah Ta'ala turunkan beberapa ayat, tuan-tuan, yang mencabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran ini. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat nombor 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahul azim. Katakan, kalau sekalian manusia dan jin dikumpulkan untuk menghasilkan sesuatu yang menyerupai Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukan walaupun mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini cabaran Allah yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Kerana Quran diturunkan 1500 tahun yang lalu. Tuan-tuan, dan sekarang perkembangan ilmu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat hebat, sehingga manusia dapat melihat permulaan alam, kejadian alam semesta seperti mana yang dicerap oleh teleskop yang terkini, James Webb Teleskop, yang dapat melihat permulaan kejadian galaksi yang pertama, tuan-tuan. Subhanallah. Itu satu, tuan-tuan. Nanti saya akan kupas lain kali, insya-Allah. Dan ada orang kata, senang saja. Sekarang kita ada artificial intelligence. Ini istilah baru sekarang, tuan-tuan. Artificial intelligence ni dia boleh ikut program dia sendiri, tuan-tuan. Kalau begitu, dia kata mudah saja untuk tiru Quran ini. Ini disebut dalam internet, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala turunkan lagi cabaran Allah Ta'ala kepada manusia yang ragu-ragu kepada Quran ini, tuan-tuan, dengan cabaran seperti dalam surah Hud ayat 13.
am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi'asri surin mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala turunkan cabaran tadi kepada 10 surah saja, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Kalau demikian maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Allah Ta'ala turunkan lagi cabaran tersebut tuan-tuan kepada hanya membuat satu saja surah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 23 surah Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Maksudnya kalau kamu menaruh ragu kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, datangkanlah satu surah yang serupa dengannya, panggillah pembantu-pembantu kamu selain pada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Jadi Allah Ta'ala suruh orang gunakan apa saja yang ada, ya, untuk membantu kalangan mereka yang nak meniru Quran. Tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat 24, tuan-tuan. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak dapat lakukan, dan kamu tidak akan dapat lakukan pun sampai bila-bila, takutkanlah kepada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu, disegan untuk mereka yang kafir. Tuan-tuan, ini cabaran Allah, tuan-tuan, yang sangat dahsyat. Ya, kita satu surah yang pendek. Surah yang pendek dalam Quran, surah apa tuan-tuan? Surah Al-Ikhlas, ya, surah apa ni, Al-Kautsar. Ya, bahkan surah Kautsar itu 3 ayat saja pun. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Takkanlah tak mampu orang buat sesuatu yang seperti itu, tuan-tuan. Nah, sebab itu tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang ada saja orang yang cuba untuk meniru-niru Quran. Ya. Yang saya ingat tuan-tuan yang di Mesir itu, ya, Taha Hussein namanya, cuba meniru, ya, mengatakan bahawa dia boleh membuat sesuatu yang serupa dengan Quran. Dan zaman Nabi dulu tuan-tuan ada Musailamah Al-Kadzab, ya, dia mengaku diri dia Nabi, lalu orang menggelar pada masa itu Musailamah itu sebagai Al-Kadzab. Dia membuat syair. Syairnya berjudul Al-Fil. Bunyinya Al-Fil. Mal-fil wa ma adraka ma-fil. Walawul khurtumut tawil. Gajah. Apa itu gajah? Adakah kamu tahu apa itu gajah? Ia mempunyai belalai yang panjang. Nah, tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya, belalai yang panjang tu panjang mungkin orang tak jumpa lagi ya. Monyet proboscis dekat Sungai Kinabatangan, dia juga mempunyai belalai yang panjang. Apakah nantinya akan dipanggil dia sebagai gajah? Contohnya tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, yang menjadi masalahnya tuan-tuan bukan Musailamah itu sendiri, tetapi golongan orientalis. Golongan yang mempelajari Islam di kalangan orang-orang Eropah, ya, dengan tujuan untuk menyelewengkan Islam. Dia mengatakan bahawa Nabi ini meniru sajak-sajak Musailamah. Ya, dimasukkan dalam Quran. Itu dia tuan-tuan. Ya. Itu dia punya makar. Tuan-tuan. Ya. Dan malam ini tuan-tuan kita tengok surah yang paling pendek dalam Quran tuan-tuan. Ya, surah Al-Kautsar. Jadi asbabun nuzul dalam disiplin ilmu tafsir, asbabun nuzul ini maknanya ialah sebab-sebab diturunkan. Ya, atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi sesuatu penurunan ayat atau surah. Kalau pertemuan yang terakhir saya dengan tuan-tuan yang menunjukkan
umur Nabi ketika Nabi diwafatkan oleh Allah Ta'ala, ya, disebutkan secara kiasan dalam surah 40, surah 13, surah 10, tuan-tuan, ayat 77, ayat 46, ayat 40 dalam surah yang saya sebutkan, tuan-tuan, di mana dalam surah-surah dalam ayat-ayat tersebut Allah Ta'ala menyebut natawaffayannaka, yang bermakna kami wafatkan kamu, ya, kami wafatkan kamu. Ini dalam 3 surah, dalam setiap surah itu ada 1 ayat, dan surah 40, surah 60, 13, surah 10 campurkan nombor surah 63. Ingat tuan-tuan, ya, itu satu bentuk keajaiban Quran yang disebut sebagai ijaz i'dadi, ya, mukjizat dari sudut pengiraan tuan-tuan. Jadi malam ini tuan-tuan kita tengok surah Al-Kautsar pula tuan-tuan. Dan kalau boleh share lah tuan-tuan dengan rakan-rakan tuan-tuan, ya, di mana-mana saja tuan-tuan tentang keajaiban surah-surah Quran. Sebab ini satu cara yang berkesan insya-Allah tuan-tuan, ya, untuk meyakinkan manusia bahawa Quran bukannya kalam manusia, ia adalah kalam Allah tuan-tuan, ya. Baik. Surah Al-Kautsar ini diturunkan, asbabun nuzul tu kerana orang-orang musyrikin menghina Nabi. Biasalah orang musyrikin dia akan hina Nabi tuan-tuan, ya. Dia akan istilah orang Arab istiza mempersendakan Nabi. Tak henti-henti tuan-tuan. Sejak Nabi berdakwah secara terang-terangan, di mana saja Nabi berdakwah, pasti ada pemuka Arab yang akan buat kacau. Kali ini tuan-tuan, ya, pemuka-pemuka Arab ini berkata kepada Nabi Muhammad, ni orang yang sesat, kami orang yang benar. Kami orang yang betul. Muhammad ni tidak sabar, kami orang yang sabar. Lalu secara mengejek, orang musyrikin ini bertanya kepada orang Yahudi yang datang daripada Madinah pada ketika itu. Ya tak? Dia kata, lebih kurang gitulah. Dia kata, ya betul. Dia kata. Jadi Allah Ta'ala turunkanlah surah ini. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kita tengok dia punya maksud tuan-tuan. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah haiwan korban. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus. Tuan-tuan tengok sendiri surah ini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok secara zahirnya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan nampak dia punya keajaiban dia tuan-tuan? Ya, kita dah baca surah ini banyak kali tuan-tuan, ya. Ya, kalau umur macam saya ni tuan-tuan, ya, saya rasa memang dah barangkali lah tuan-tuan, berapa kali kakaknya katakanlah kita ambil, ya, tadarus Quran sajalah tuan-tuan. Maknanya dalam 60 kali lah kita baca, 60 tahun, setahun sekali. Kata itu kita sebut tadarus. Ya, kita belum membuat bacaan masa solat kita. Ya, kalau kita nak cepat barangkali kita baca ayat yang pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tetapi dengan kekerapan yang tersebut tuan-tuan, apakah kita pernah melihat al-i'jaz al-Quran, mukjizat Quran ni tadi dari segi pengiraan tuan-tuan. Mari kita tengok tuan-tuan, ya. Baik. Pertama tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada mengira berapa patah perkataan yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Ya tuan-tuan, ya. Mari kita kira tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tuan-tuan. Nah tuan-tuan, mungkin ada sedikit perbezaan pendapat. Mengapa saya sebut demikian tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, ya, ada beberapa compound words, perkataan yang bercampur. Li rabbika contohnya tuan-tuan, ya. Li rabbika. Lam, rabba, kaf. Dia ada 3 maksud. Untuk Tuhan kamu. Tapi tuan-tuan tahu struktur bahasa Arab kan? Ya, ada setengah-setengahnya dia tak boleh dipisahkan. Ada perkataan-perkataan dia. Li rabbika ni kita tulis sekali. Ya. Contohnya lagi tuan-tuan, ya, satu lagi. A'tainaka. Ya, ini ada 3 maksud perkataan, tetapi tuan-tuan ditulis sekali.
jadinya tuan-tuan, apabila kita kira semua ni tuan-tuan, maka kita dapati bilangan ya perkataan dia adalah 10 perkataan tuan-tuan. Nah, apa dia punya keajaiban 10 ini tuan-tuan? Mari kita tengok seterusnya tuan-tuan ya. Ni tuan-tuan boleh cerita kat saudara-saudara ya yang tidak hadir hari ini tentang keajaiban Quran tuan-tuan. Bismillah. Dan tuan-tuan, bilangan huruf Arab ni 28 sebenarnya. Daripada alif sampai ya, 28. Ini dia tuan-tuan, ada 28. Daripada 28 huruf ini tuan-tuan, berapakah bilangan huruf yang digunakan dalam setiap ayat tersebut? Contoh ini. Inna a'tainakal kautsar. Daripada 28 huruf ni tuan-tuan, berapa yang ada di sini? Kita kira. Ya, tuan-tuan, ini jumlahnya semuanya ada 10 huruf. 10 huruf. Daripada 28 huruf tu, ya, yang digunakan dalam ayat pertama ialah 10 huruf dan ia diakhiri dengan huruf ra. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan hadamkan nanti kalau ada cucu balik tuan-tuan cerita, ataupun buku saya pun ada tuan-tuan, boleh rujuk buku saya nanti. Baik. Ayat kedua tuan-tuan, fasalli li rabbika wanhar. Tuan-tuan kira berapa bilangan huruf di sini yang digunakan daripada 28 huruf itu tuan-tuan? Ya? Jawabnya 10 huruf tuan-tuan. Daripada 28 huruf yang digunakan di dalam sini juga 10 huruf dan diakhiri dengan huruf ra. Nampak tuan-tuan? Dan yang ketiga tuan-tuan, inna syani'aka huwal abtar. Tuan-tuan kira. Ini dia punya bilangan huruf-huruf dia. Ya, dia juga 10 huruf diakhiri dengan huruf ra. Nampak tuan-tuan? Baik. Ini mukjizat Quran ni tuan-tuan. Dia punya kesan dia insya-Allah besar. Bila dia sebut mukjizat saja tuan-tuan, ia hanya diberikan kepada Nabi, kepada Rasul Allah. Dan Nabi SAW ni special berbanding dengan mukjizat Nabi SAW ni special sebab Nabi diberikan 2 mukjizat. Satu yang bersifat hissi, hawas, panca indera yang dapat tengok oleh ya sahabat-sahabat Nabi semasa Nabi masih hidup. Satu lagi ialah mukjizat Quran tuan-tuan yang akan kekal hingga hari kiamat. Dan pada zaman Nabi Musa AS, mukjizat ini telah ya menyebabkan tukang sihir Firaun beriman kepada Nabi Musa AS. Dan mengikut kajian yang saya buat tuan-tuan, alhamdulillah ya, di sekolah-sekolah ada pelajar-pelajar yang baru jadi amateur atheist. Amateur atheist maknanya dia tak nak percayakan Tuhan tuan-tuan, sebab dia kata Quran dia tak boleh dipercayai. Bila dia tengok mukjizat ni tuan-tuan, dia kembali beriman. Ada banyak tuan-tuan saya dapat surat-surat daripada pelajar-pelajar begini tuan-tuan. Itu dulu tuan-tuan semasa saya rajin pergi sekolah-sekolah. Baik, ini dia sangat berkesan insya-Allah tuan-tuan. Baik, sekarang tuan-tuan tengok ya, 10 bilangan perkataan, setiap ayat daripada 28 huruf Arab 10 digunakan dan setiap ayat diakhiri dengan huruf ra. Tuan-tuan tengok kedudukan huruf ra ya di dalam susunan abjad Arab ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kedudukan huruf ra, kedudukan nombor 10 tuan-tuan. Nah, apakah ini kebetulan tuan-tuan? Tidak mungkin kebetulan lah tuan-tuan kan? Ya, saya percaya kita semua sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tetapi bila kita dapat lihat bukti-bukti seperti ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertambah-tambah keyakinan kita. Tuan-tuan ya. Maka hilanglah kalau ada keraguan-keraguan ya yang kadang-kadang dia menyelinap ke dalam diri kita. Tuan-tuan, ya, saya sebutkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Fusilat ayat 9, 10, 11, 12 tuan-tuan, ayat itu berkaitan dengan penciptaan bumi.
Itu yang banyak dirujuk oleh kalangan mereka yang etis. Mengapa tak? Kenapa? Ya, ayat 9, 10 dan 12 dalam surah Fussilat itu, ya, jumlah hari penciptaan alam ni 8 hari, bukan 6 hari. Seperti mana yang disebutkan dalam 7 ayat Quran, di mana Allah Ta'ala menyebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tapi yang itu campur-campur jadi 8. InsyaAllah saya akan terangkan kemudian. Itu kena tengok konteks maksud sama, samawat dan kata yaum dan ayyam. Itu tuan-tuan kena tahu bahasa Arab tuan-tuan. Sangat penting. Baik. Nah, jumlah surah Quran ni 114 tuan-tuan. Tak lebih, tak kurang. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan mengikuti kuliah saya ini tuan-tuan, berapa bilangan surah Quran yang berakhir dengan huruf Ra? Ya, tuan-tuan boleh kata mana lah, saya tahu. Bukan saya kira pun. Tuan-tuan, Tetapi tuan-tuan dengan menggunakan ini tuan-tuan, ya, menggunakan alat ini dalam internet, ya, kita boleh cek setiap surah, kita tengok di belakang di perkataan yang akhir sekali tuan-tuan, the last word, ya, ayat terakhir dalam setiap surah kita belikkan ni tuan-tuan, kita dapati ini dia surah-surah yang berakhir dengan huruf Ra. Surah Maidah 1, kemudian surah Al-Hajj 2, surah Luqman 3, surah Asy-Syura 4, surah Al-Qamar 5, surah Al-Mumtahanah 6, surah Al-Qadar 7, surah A'diyah 8, surah Al-Qari'ah Qari'ah tadi. Surah ni, ya, surah Al-Asr 9 dan yang ke-10 ialah surah Al-Kautsar. Selepas surah Kautsar tuan-tuan, tak ada lagi surah yang berakhir dengan huruf Ra. Itu saja. Jadi semuanya apa? Semuanya 10 surah tuan-tuan. Kebetulan ke tuan-tuan? Nah, tuan-tuan, mungkin akan ada orang yang kata, kebetulan. Sebab gini tuan-tuan, orang zaman sekarang ni, ya, kalau dia tidak yakin dengan Quran, dia skeptik lah tuan-tuan. Tak ya. Mungkin dia akan mencari helah. Alah, ini kebetulan saja. Kan? Kalau zaman Nabi tunjukkan mukjizat hissi, orang yang memang tak mau percayakan, ini sihir. Tapi orang zaman sekarang dia tak akan kata sihir. Dia kata apa? Ini kebetulan saja. Sebab kita cerita pasal Quran. Nah, kalau kebetulan tuan-tuan, ya, kita tengok ayat pertama dalam surah Al-Kautsar dimulai dengan perkataan inna. Nah, kita nak tengok tuan-tuan surah pertama ataupun ayat pertama di mana perkataan pertamanya ialah inna. Macam mana caranya tuan-tuan? Saya gunakan tanzil sekali lagi tuan-tuan. Ya, saya tulis inna dekat ujung atas tu. Saya dapati tuan-tuan bila saya tunjukkan perkataan inna kat sini ni tuan-tuan, inna, dia muncul perkataan inna yang pertama ialah pada surah Al-Baqarah ayat nombor 119. Ini ayatnya tuan-tuan. Inilah ayat pertama di mana dia punya perkataan pertama ialah inna seperti dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Sadaqallahul Azim. Ayat nombor 119 surah Al-Baqarah. Mari kita kira berapa bilangan perkataan di sini tuan-tuan. Ini inna, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuan-tuan. Nah tuan-tuan, kita sambung lagi. Ya, baik. Apabila orang-orang musyrikin Makkah ni tuan-tuan menghina Nabi SAW, apabila orang-orang musyrikin menghina Nabi SAW, ya, saya sebutkan banyak kali orang musyrikin menghina Nabi tuan-tuan. Macam bapa saudara Nabi Abu Lahab, Abu Lahab, pak saudara Nabi.
Bila Nabi ajak orang-orang musyrikin Mekah mendengar ceramah pula apa ni, dakwah baginda di atas Bukit Safa, Abu Lahab tampil ke depan, dia kata, tabbalaka ya Muhammad. Menghina Nabi. Ingat tuan-tuan, bapa saudara Nabi seorang lagi, Abu Jahal. Ketika Nabi berada di Kaabah, dia kalungkan leher Nabi dengan usus unta. Nabi tak serik tuan-tuan, sebab itu tugas Nabi. Sebab dakwah ni kita nak ajak sama-sama masuk syurga. Bukan kita aja nak masuk syurga, orang lain biar masuk neraka. Tuan-tuan, itu bukan sikap dakwah kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila orang musyrikin ini menghina Nabi, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah solat dan sembelihlah haiwan kurban. Tuan-tuan nampak tak ni? Dirikanlah solat dan sembelihlah haiwan kurban. Nah tuan-tuan, Yaumun Anhar ini tuan-tuan, inna azamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar thumma yaumul qar. Yaumun Nahar ini ialah hari raya kurban. Hari raya kurban. Tuan-tuan, dan hari raya kurban ini tuan-tuan ialah hari kurban. Dan bila kita nak buat kurban tuan-tuan, dia bukan boleh sebarang masa. Tuan-tuan, kalau kita nak buat kekah, kita boleh buat bila-bila pun. Ya, daripada bulan Muharram sampailah bulan Zulqaidah, tuan-tuan, boleh. Masa raya pun boleh buat. Masa bulan Ramadan boleh buat tuan-tuan kan. Tetapi korban ni tuan-tuan bukan boleh sebarang hari. Ya, katalah orang ni orang yang tak berapa dia ada ilmu pengetahuan tuan-tuan. Dia kata kepada Datuk Mansur, Datuk, saya nak buat korban dalam bulan Rabiul Awal ni sempena dengan Maulidur Rasul. Kalau kat Negeri Sembilan orang kata, kau gila kau jangan nak buat kau hari Rabiul Awal ni, mana ada. Buatlah pada bila tuan-tuan? Buat pada 10 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan Zulhaji, 10 hari yang pertama dia. Tuan-tuan, takkan ajaib tuan-tuan? Ya? Yaumun Nahar itu 10 hari bulan Zulhijjah, tuan-tuan, yang pertama. Nah, tuan-tuan, kita tengok sini sikit tuan-tuan. Bilangan ayat dalam surah ini tuan-tuan ialah 3 ayat. Ya, ini dia. Ayatnya, ini jumlah ayatnya 3. Ya. Inna a'tainakal kautsar yang pertama. Fasalli li rabbika wanhar yang kedua. Inna syani'aka huwal abtar yang ketiga. Mari kita tengok tuan ni. 1, 2, 3. Baik. Kalau kita campurkan nombor ayat dia tuan-tuan dalam surah ini, 1 campur 2 campur 3, kita dapati 6. Ini matematik sikit lah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, saya ulang balik. Ya, kita campurkan nombor ayat dia. 1, yang ini 2, ini ketiga. Tuan-tuan, 1 campur 2 campur 3, kita dapati 6. So, apa dia 6 ni tuan-tuan? Nah, tuan-tuan, kalau kita cek semula ayat ni tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, perkataan yang diulang 3 kali atau lebih. Maknanya huruf tadi yang saya kira huruf ayat 1 ada 10 huruf daripada 28 huruf. Ayat 2 10 huruf daripada 28 huruf. Ayat 3 10 huruf daripada 28 huruf yang digunakan tuan-tuan. Sekarang kita tengok berapa bilangan huruf dalam surah tersebut yang diulang 3 kali atau lebih. 3 kali atau lebih tuan-tuan, ingat ya? Baik. Saya dah kirakan ni tuan-tuan. Dikira yang ini ya tuan-tuan. 3 kali atau lebih tuan-tuan ini ya. Ini dia. 3 kali atau lebih. Inilah dia punya huruf-huruf. Nah, kita tengok satu. So ada 6 alfabet semuanya tuan-tuan ya. Ada alif, nun, kaf, lam, waw, ra.
Ini adalah huruf-huruf yang diulang 3 kali atau lebih, tuan-tuan. Baik. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, kedudukan huruf-huruf ini. Ya. Ni. Kedudukan huruf-huruf ini, tuan-tuan, nanti saya tunjukkan. Kedudukan nombor apa? 1, itu alif, kedudukan nombor 1. Nun, kedudukan nombor 10. Kaf, nombor 22. Ini kedudukan nombor, ya, tuan-tuan. Kedudukan huruf, ya. Kedudukan huruf lam, 23. Kedudukan huruf waw, 27. Kedudukan huruf ra, nombor 10. Nampak tak, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan blur, saya tunjukkan balik sekali lagi. Nah, semua okey? Okey, saya ulang balik. Saya ulang balik. Ini sepatutnya saya tunjuk, ya, tuan-tuan. Jadi dalam kuliah ini tadi, tuan-tuan, saya tunjukkan tentang bilangan huruf yang digunakan dalam setiap ayat. Daripada 28 huruf itu, ya, berapa huruf yang digunakan dalam ayat pertama, berapa huruf yang digunakan dalam ayat kedua, berapa huruf yang digunakan dalam ketiga. Ya, okey, tuan-tuan, semuanya 10 kan? 10. Dan ini dengan huruf ra, tuan-tuan. Yang ini juga berkaitan dengan, ya, apa ni, bilangan huruf, tuan-tuan. Jadi saya tanya, tuan-tuan, ya, berapakah huruf yang diulang 3 kali atau lebih dalam surah Al-Kautsar? Jadi ini huruf-huruf dia, tuan-tuan. Ya, jadi huruf yang diulang 3 kali atau lebih ialah alif, nun, kaf, lam dan ra. Waw. Ini diulang sebanyak 3 kali dan lebih. Alif, nun, kaf, lam, waw, ra. 3 kali lebih. Baik, kita tengok kedudukan dia, tuan-tuan. Ini saya dah tunjukkan kedudukan dia. Ini dia. Alif, nun, alif kedudukan nombor 1, nun 25, kaf 22, lam 23, waw 27 dan ra 10. Baik, sekarang kita buat macam ni, tuan-tuan. Campurkan dia punya kedudukan nombor dia. Apa kita dapat, tuan-tuan? Nah, 108. 108 tu apa dia, tuan-tuan? Subhanallah. Kalau pada kuliah yang akhir tadi, tuan-tuan, saya tunjukkan jumlah ayat surah Muhammad 163, dan 163 itu ialah huruf apa dia panggil, angka primer yang ke berapa, tuan-tuan? 47 ke 43, itu ialah, ya, bilangan ayat dalam surah Muhammad. Yang ni pula apa dia, tuan-tuan? Yang ni pula, tuan-tuan, kalau tengok surah Al-Kautsar, ini ialah nombor surah Al-Kautsar. Nampak tak, tuan-tuan? Nombor surah Al-Kautsar 108. Ini ialah hasil campuran kedudukan nombor huruf dia. Ya, 1, 25, 22, 23, 27, 10, 108. Nah, apakah benda ini benda kebetulan, tuan-tuan? Tidak mungkin. Kebetulan, tuan-tuan, ya.